ma jaa fi sajdatis sahwi qabla taslim. Itu bab yang datang pada menyebutkan hadis dua sujud sahwi, yakni sebelum salam. Sujud sahwi yang dilakukan sebelum bagi salam. Ketahuilah saudaraku, bermula sujud sahwi itu telah bersalahan ulama. Adakah ia dahulu daripada salam ataupun kemudian daripada salam? Yang kata sujud sahwi itu bila nak buat? Adakah sebelum kita bagi salam kita sujud 2 kali, lepas tu baru bagi salam? Ataupun kita bagi salam dulu, lepas tu baru sujud 2 kali? Mana satu? Khilaf ulama pada bila nak sujud sahwi, sebelum atau selepas salam. Khilaf ulama padanya. Maka pada hadis ini dalil bagi mazhab Syafi'i bahawa sujud sahwi itu dahulu daripada salam. Imam Syafi'i dia kata sujud sahwi sebelum bagi salam, sujud dulu. Itu keputusan Imam Asy-Syafi'i. Dengarlah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya an Abdillah ibni Buhainah al-Asadi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qama fi salati zuhri wa alaihi julus. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Buhainah al-Asadi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun ia dalam sembahyang zuhur dan atasnya duduk, yakni pada satu hari sembahyanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya seperti adatnya akan sembahyang berjamaah fardu zuhur, hal keadaan Nabi menjadi imam. Ini dia nak cerita satu insiden, satu kejadian berlaku zaman Nabi dulu. Nabi sembahyang zuhur sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Nabi jadi imam. Maka kemudian daripada sudah dikerjakan 2 rakaat, lalu bangun Nabi SAW berdiri kerana mengerjakan rakaat yang ketiga dengan meninggalkan tahiyat yang pertama. Nampak tak? Nabi berlaku sekali pada zaman dia. Nabi sembahyang zuhur, Nabi jadi imam. 1 rakaat, 2 rakaat, sepatutnya tahiyat awal. Nabi terlupa tahiyat awal, Nabi bangkit rakaat ketiga. Berlaku pada Nabi. Maka itulah maksud hadis wa alaihi julus itu. Maksud yang kata wa alaihi julus dan ke atasnya duduk. Ini sebab kita kata kita agama ni kita tak erti. Di sinilah kita bagi tahu sebab kenapa kita kena rujuk kepada alim ulama. Kalau sekiranya kita nak bebas diri kita daripada alim ulama, kita nak pegang Quran dengan hadis saja. Apa kita nak kata dengan hadis ni? Apa kita nak kata? Kalau kita terjemah bahasa Arabnya, dia kata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama fi salati zuhri wa alaihi julus. Terjemah macam mana? Dia kata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di dalam sembahyang zuhur dan ke atasnya duduk. Teriak keluar air mata darah, tak tahu apa makna ni hadis ni, apa makna dia. Tak faham. Maka datanglah orang-orang yang lebih faham daripada kita. Dia jelaskan kepada kita bahawa yang dimaksudkan dengan wa alaihi julus ialah Nabi sembahyang zuhur. Bila sampai rakaat kedua, Nabi terlupa tahiyat awal, Nabi terus bangkit untuk buat rakaat yang ketiga. Itu maksud wa alaihi julus. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan begitu. Kata Qistilani ada tersebut pada riwayat Ibnu Huzaimah, fasabbihu bih famadha fi salati. Maka mengucap tasbih orang-orang yang jadi makmum kerana mengingatkan pada waktu dilihatnya mereka itu akan Nabi SAW tertinggal tahiyat yang pertama. Maka Nabi menghabiskan dan melalui pada sembahyangnya tiada duduk membaca tahiyat yang pertama itu.
Dalam hadis lain cerita, bila dah sampai rakaat kedua, Nabi terlupa nak baca tahiyat awal. Nabi terus berdiri untuk rakaat ketiga. Makmum di belakang bertasbih. Makmum yang duduk di belakang ni kata subhanallah. Kita belajar dari itu macam mana cara tasbih nak tegur imam yang tersilap. Makmum yang duduk di belakang ni kata subhanallah. Nabi realize, Nabi sedar. Oi, aku dah tertinggal dah, aku terlupa nak tahiyat awal. Tetapi Nabi tidak duduk untuk tahiyat awal. Dia dengar yang orang belakang tasbih subhanallah, dan Nabi sedar, kata dia sudah tertinggal tahiyat awal. Tapi Nabi tidak balik kepada keadaan duduk tahiyat awal. Bahkan Nabi terus berdiri pada rakaat yang ketiga, Nabi sambung rakaat yang keempat, dan seterusnya. Nabi tak patah balik untuk buat tahiyat awal. Dan orang-orang makmum manakala melihat ia tiada duduk, maka semuanya pun bangun berdiri menurutnya. Makmum yang di belakang ni pun tengok-tengok, dah sebut dah subhanallah, Nabi berdiri juga, mereka pun berdiri juga ikut Nabi. Itu cerita dia. Ni kejadian yang pertama. Kejadian yang pertama, Nabi terlupa tahiyat awal. Kan? Maknanya sahabat-sahabat tak tahu lagi macam mana cara nak selesaikan masalah ni. Kan? Di sini kita boleh tahulah orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Orang yang tak ada ilmu macam kita dulu. Kita dulu pun tak ada ilmu. Semua orang start dengan tak ada ilmu. Bila belajar baru dapat ilmu. Kita dulu kalau tersilap kita tak mau sabut lah, mayang lain lah. Senang. Bagi orang yang tak ada ilmu senangnya begitu. Dia semayang seorang, semayang Zuhur, terlupa tahiyat awal, bangkit berdiri. Allah, aku terlupa tahiyat awal. Kelepiang tangan, start lain. Senang begitu. Rupa-rupanya tidak senang begitu. Tak senang. Sebaliknya haram dan berdosa. Orang yang sengaja berhenti ketika semayang fardu, hukumnya haram dan berdosa. Tapi oleh kerana jahil, tak reti apa masa tu, dia buat lagu tu. Macam yang saya cerita dulu, satu kejadian berlaku di sebelah seberang sana, semayang Jumaat. Semayang Jumaat. Tu imam dah uzur sangat dah. Dia pun tak apa sihat sangat dah, tapi tak ada orang yang boleh ganti dia jadi imam, duk pelekoh dia juga jadi imam. Dia pun mainlah juga masjid, semayang Jumaat, terlupa rokok. Terlupa rokok terus. Habis-habis baca Fatihah, baca surah, habis-habis baca surah, Allahu Akbar, sujud terus. Makmum yang duduk saf pertama dengan saf kedua tu tak apalah, dia nampak tu imam sujud. No, hak geng duduk tepi kolah tu. Bunyi Allahu Akbar kira rokok lah. Pakai rokok semua lah. Kan? Geng hak saf pertama, saf kedua ni tengok-tengok tu imam sujud, duduk kalang kabut dah. Ni nak buat lagu mana ni, orang tua ni sujud ni. Nak buat lagu mana ni, nak buat lagu mana. Pakai bersila terus. Payah. Jadi nak selesaikan masalah tu tak erti nak buat macam mana. Hak sujud terus pun ada, hak rokok tak mau ikut tu imam sujud, biar pergi dia sujud, kita rokok juga pun ada, hak bersila terus pun ada, hak duk sembang kiri kanan pun ada. Dia kata kau orang tuan sembang. Pasal apa jadi lagu ni? Pasal apa? Pasal tak mengaji. Saya tak mengaji, tak tahu macam mana nak selesaikan masalah tu. Tu hak saf pertama, saf kedua. Nu hak belakang tu, lepas tu imam sujud, tu imam bangkit duduk antara dua sujud, Allahu Akbar. Dia buat tak apa, orang tua ni tak kata Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah apa kawan duduk sujud. Kan? Depa pun bangkit jugalah, bangkit tengok depan dah jadi cempera habis dah. Depan dah cempera habis dah. Geng yang duduk tepi kolah ni geng budak-budak muda lah. Oh, depa kata raplah terus start motor balik. Jadi kelang kabut lah, jemaat hari tu kelang kabut. Imam ni dia mati-mati, kata dia betul. Sujud, doa antara dua sujud, sujud bangkit rakaat kedua lah. Dia ingat kata dia buat semua. Sampai habis, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kawan belakang cuit dia. Kata, tu imam, tadi tu imam terlupa rokok. Aku rokok, dia kata. Nak kata apa kat dia? Dia kata tak, tadi tu imam tak rokok. Betul, ini kami semua tahu. Aku rokok, aku tahulah kata aku rokok. Tak apa dia buat dah.
baca doa, pakai kasut balik. Adalah sebahagian kecil yang terlalu was-was sembahyang zuhur selepas itu. Sebahagian besar aku tak tahu, kira yang ni tu imam punya fault, dia tanggung lah. Orang tua tu dah duk uzur, terus tanggung lagi, terus. Baik, puncak dia apa? Tak mengaji, tak tahu. Walhal Islam sudah main lama dah penyelesaian kepada masalah-masalah yang seumpama ni. Islam main lama dah bagi tahu benda-benda ni semua. Baik, now kita pada malam ni kita nak tengok hadis Nabi SAW pernah lalui suasana ni. Tidak bermakna benda ni jadi pada Nabi kerana Nabi lalai. Dah, na'udzubillah min zalik. Nabi tidak pernah lalai daripada ingat Allah. Habis pasal apa Nabi boleh silap, boleh terlupa tahiyat awal? Memang ditakdirkan Allah begitu, supaya dia jadi presiden case, jadi case contoh kepada umat di kemudian hari. Kalau tak jadi macam ni, kita tak tahu macam mana nak solve problem kalau jadi kat kita. Maka ditakdirkan Allah berlaku benda ni pada Nabi, supaya kita umat kemudian ni bila tengok hadis, oh, kalau jadi macam tu, begini penyelesaian dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, masalah dia kata tahiyat pertama lupa mengerjakannya, apa hukumnya? Apa hukum terlupa tahiyat pertama? Kata Qistilani, dengan hadis dalam masalah itu dapat istimbat daripadanya. Istimbat maksudnya dapat kita simpulkan hukum. Istimbat makna dia kesimpulan hukum. Dapat kita simpulkan hukum daripadanya bahawasanya barang siapa lupa tahiyat pertama sehingga berdiri kepada rakaat yang ketiga, kemudian teringat dan tiada bekerja tahiyatnya, nescaya tiada boleh kembali duduk mengerjakannya kerana mengucap tasbih. Orang-orang makmum bagi Nabi menjagakan dia daripada meninggalkan tahiyat pertama itu, maka tiada kembali ia kerana bersepakainya dengan mengerjakan fardu, dan tiada membatalkan kerana sunat. Itu bahasa lama. Dia nak apa kat kita? Dia nak kata kalau sekiranya kita semayang terlupa tahiyat pertama, tak ada apa-apa. Pasal apa? Pasal tahiyat pertama tu sunat sahaja. Tahiyat awal itu sunat sahaja. Sunat aba'at, sunat yang dituntut. Terlupa melakukan sunat aba'at tidak membatalkan sembahyang, bahkan teruskan saja, proceed sembahyang kita sampai kesudah. Kerana meninggalkan tahiyat awal itu boleh ditampung dengan sujud sahwi, sembahyangnya sah. Itu dia nak beritahu. Jadi hukum mengerjakan, hukum terlupa melakukan tahiyat awal, hukumnya apa? Hukumnya tidak ada apa-apa, tidak membatalkan sembahyang, bahkan sembahyang itu sah kerana sujud, kerana tahiyat awal itu sunat sahaja. Gitu. Masalah duduk mengerjakan tahiyat yang pertama kemudian daripada lupa, apa hukumnya? Apa pula hukum kalau tu imam dia cup dah rakaat kedua dia terlupa tahiyat awal, dia bangkit berdiri, dia berdiri, orang belakang sebut subhanallah, duduk balik, cup. Apa hukum dia cup, duduk balik, duduk tahiyat awal balik? Apa hukum dia buat macam tu? Kata Qistilani, maka jikalau kembali seseorang yang lupa tahiyat pertama itu duduk dengan sengaja, lagi tahu kan haramnya, hendak mengerjakan tahiyat yang pertama itu, nescaya batal sembahyangnya. Nampak? Tu imam dah berdiri tegak elok dah kiam tangan dah, dengar subhanallah, duduk balik, batal sembahyang imam. Makmum macam mana? Makmum tak ada apa-apa, imam tu batal sembahyang. Imam tu batal sembahyang. Dia pun dah jadi macam tu, dia pun tahu dia batal, dia pergi ke tepi sejadah. Makmum yang belakang dia take over tugas imam. Makmum lain carry on lah, ikut imam yang baru naik. Tak ada apa-apa. Baik, kerana lebih duduknya dengan sengaja, dan jikalau duduk itu dengan lupakan dirinya dalam sembahyang, maka tiada batal sembahyang itu, tetapi lazim akan dia berdiri pada waktu ingatnya. Pergi jadi raplah lagu tu pula dah. Kan? Dia terlupa. Benda ni berlaku dalam keadaan terlupa.
Dalam syarak ni senang aja. Kalau betul-betul terlupa, tak apa. Tidak menyebabkan batal ibadat dia. Bulan puasa ni nak main tak apa hari dah. Terlupa. Bagus punya kena popiang semalam ni. Perangai punya pengotok. Terlupa. Makan popiang. Balas dah cukup 3 biji dah, belahak dah. Hari ni kira-kira Ramadan dah ni. Macam mana sembahyang dia? Macam mana puasa dia? Puasa dia sah dengan syarat betul-betul terlupa. Kan? Buat-buat tak boleh lah kan? Buat tak boleh. Cara dia senyum tu kita takut lah. Buat tak boleh. Lupa sungguh-sungguh ni. Biasanya terlupa ni jadi hari mula lah. Hari mula puasa. Ni sampai hari 27 dah duduk terlupa lagi. Tak boleh terkawal lah. Kan kalau dia kata Allah Akbar terlupa sungguh, kawal lah. Yang ni mau ambil kayu 3.2 balon atas belakang. 27 hari dah puasa hang lupa lagi. Tak boleh. Kan? Ini biasanya terlupa hari mula lah. Dia duduk biasa bangkit pagi, terus dia makan pagi. Terlupa. Kata hari ini dah 1 Ramadan. Terlupa. Bangkit-bangkit, nasi goreng ada tu perhabis apa semua lebih kurang dah. Teringat tu, tinggal semulut lagi perhabis batal. Kadang-kadang kan dah teringat tengok tinggal semulut aja. Membaziak ni tinggal semulut ni. Teringat pula duduk mengaji di masjid. Dia kata membaziak ni kawan syaitan. Perhabis bila hak semulut. Perhabis tu, hak last tu menyebabkan batal. Hak sepinggan tadi tak batal. Kalau terlupa, hak last. Kalau teringat dah makan juga, batal. Samalah dengan masalah imsak. Imsak. Kita ada waktu imsak, waktu berhenti makan. Kan? Kalau orang yang tak tengok jam dan dia sesungguhnya tak tahu imsak habis pukul berapa, dia makan lagi. Makan lagi sampai habis makan dah berhenti pergi kumuk mulut apa, baru pergi tengok tu dia 6.30 dah. Batal tak puasa dia? Tak batal, pasal dia tak tahu. Kan? Tapi kalau dia nak bangkit makan siang, silap kunci jam. Jam bunyi pukul 6.30. Bangkit tengok 6.30. Aku tak makan lagi ni. Peduli apa jam ni, makan dulu. Batal lah. Batal. Pasal apa? Pasal dia dah tahu waktu imsak dah berakhir, dia makan juga, batal. Cerita dia macam tu. So dalam agama ni kita kena ingat satu, kalau sebenar-benar terlupa, tidak berdosa. Sebenar-benar terlupa. Tapi kalau sengaja, batal. Samalah dengan kes kawan kita tadi ni, dia terlupa. Dia dah terlupa dah tahiyat awal. Memang dia dah terlupa dah. Dia bangkit untuk rakaat yang ketiga. Tiba-tiba dengar orang sebut subhanallah. Terkejut orang sebut tu, duduk balik. Terlupa. Dia bukan sengaja. Dalam keadaan dia tahu kalau aku duduk ni haram, boleh menyebabkan batal sembahyang. Dah, dia tak ingat benda tu semua. Dengar subhanallah, terus duduk balik. Duduk balik. Aku tak boleh duduk. Dia wajib bangkit balik. Batal tak sembahyang dia? Tak batal. Pasal apa? Pasal dia duduk tadi dalam keadaan dia terlupa. Dia terlupa, kata hukum duduk balik itu haram dan membatalkan sembahyang. Dia terlupa. Terlupa itu tak apa. Ataupun jahil dia akan haramnya, maka yang demikian itu juga tiada batal ia atas kaul yang asah. Ataupun dia tak tahu sungguh-sungguh, kata duduk balik itu menyebabkan batal sembahyang, dia tak tahu, maka dia duduk balik baca tahiyat awal. Hal keadaan dia jahil, sembahyang dia sah tapi dia berdosa. Pasal apa berdosa? Pasal dia sengaja membiarkan diri dia dalam kejahilan. Berdosa atas sifat tu. Baik, masalah. Makmum tidak turut imam berdiri meninggalkan tahiyat pertama, apa hukumnya? Makmum ketegak. Sembahyang Aisyah misalnya. Tu imam terlupa tahiyat awal. Tu imam bangkit berdiri untuk rakaat yang ketiga. Makmum ni, imam ni sudah silap, dia tak buat tahiyat awal, kita terus ikut dia, kita tahiyat juga. Apa hukum makmum yang bantah ni? Kata Qistilani, dan jikalau tiada menurut makmum akan imamnya berdiri meninggalkan tahiyat yang pertama, nescaya batal sembahyang makmum itu, melainkan bahawa niat ia akan mufaraqah. Clear, very clear. Tu imam dah terlupa tahiyat awal, tu imam bangkit terus untuk rakaat yang ketiga. Makmum ni dia saja nak bantah, tak mau ikut imam berdiri pasal dia kata imam salah. Imam tak buat tahiyat awal, aku tak mau ikut dia, aku nak baca tahiyat awal. Tanpa niat mufaraqah.
Mufarakah maksud dia pisah. Kalau tak niat mufarakah, duk baca tahiyat, batal semayang dia. Tapi kalau dia tak mau ikut imam berdiri, dia nak baca tahiyat awal, boleh, dengan syarat dia niat dia mufarakah daripada imam. Ataupun dalam Melayunya dia niat, aku keluar daripada semayang berjamaah. Ingat macam tu, sembahyang dia sah, tetapi dia dapat pahala sembahyang seorang. Ya? Baik. Maka jadi uzur ia. Ya, uzur ia maksudnya rugilah. Rugilah orang yang niat mufarakah, rugilah. Sedangkan kita tak sepatutnya niat mufarakah. Tu imam tu terlupa tahiyat awal, dia bangkit berdiri rakaat ketiga, kita ikut dia saja, ikut dia berdiri, tak ada apa-apa. Sat lagi bila habis, sat lagi buat sujud sahwi. Imam buat, kita pun buat, kita masih kekal mendapat sembahyang berjamaah, dapat pahala berjamaah. Dan jikalau kembali imam duduk sebelum berdiri makmum, nescaya haram duduk sertanya, kerana wajib berdiri atas makmum dengan sebab berdiri imam tadi. Tu imam ni dia buat latah pula dah. Sembahyang Isya, dia terlupa tahiyat awal, dia bangkit berdiri untuk rakaat yang ketiga. Makmum ni pun bangkit daripada sujud nak duduk tahiyat awal, tengok tu imam duduk berdiri, mereka pun bangkit berdiri teruslah. Sambil itu mereka sebut subhanallah. Sebut subhanallah, dia duduk balik pula dah. Tu imam ni amboi, makmum kata apalah sungguh dia ni. Sepatutnya bila makmum sebut subhanallah, biasalah kita imam terus dalam keadaan berdiri. Di samping ambil ingat, aku dah terlupa tahiyat awal, tak apalah, sat lagi aku cover balik dengan sujud sahwi. Tapi dah, bila makmum sebut subhanallah, dia duduk. Dia duduk. Adakah imam nak kena turut duduk pula pasal makmum duduk? Tak. Makmum tidak boleh turut imam duduk. Bahkan makmum kena kekal dalam keadaan berdiri. Dia kata gitu. Dan jikalau berdiri makmum serta imam, kemudian kembali imam duduk, nescaya tiada harus menurutnya kembali duduk. Kerana bahawasanya ada kalanya tersalah ia dengan dia, maka tiada muafakah pada salahnya. Kalau imam duduk, maknanya imam buat salah, kita jangan turut buat salah sama dengan imam. Pasal apa? Kesalahan dia duduk tu seolah-olah dia menambah rukun. Sedangkan kesalahan dia tertinggal tahiyat awal, tak tambah rukun, cuma dia tertinggal benda sunat. Itu beza dia. Kesalahan yang menambah rukun jangan turut, tetapi kesalahan meninggalkan benda sunat, kita turut, lebih baik daripada kita tak turut. Baik. Ataupun kerana sengajanya, maka sembahyangnya batal, bahkan mufarakah ia dengannya. Ataupun kita tahu imam ni dia memang sengaja. Dia memang sengaja, dia dah berdiri dah, orang sebut subhanallah, dia sengaja duduk pula dan sebagainya, tak satu turutlah. Lebih baik kita niat mufarakah daripada dia. Okey. Ataupun dinanti akan dia kerana tanggungkan atas bahawasanya kembalinya kerana terlupa. Ataupun kita terus berdiri juga, jangan niat mufarakah lagi, dengan harapan tu imam tadi ni dah dia terlupa tahiyat awal, dia berdiri, kemudian orang sebut subhanallah, dia terlupa, dia duduk balik, dengan harapan mudah-mudahan dia terlupa duduk tu. Pasal terlupa dimaafkan, bila dia teringat dia kena bangkit balik, bila dia bangkit balik sekali kita ikut dia balik. Maka jangan niat mufarakah lagi. Dia kata tunggu tengok, dia terlupa ke, dia ni raplah sungguh ke, tunggu tengok. Dan kata qil, tiada dinanti akan dia. Tapi ada pendapat ulama, dia kata tersa nantilah, bila dia duduk tu kira dia ni tak boleh pakai, kita mufarakah daripada dia. Maka jikalau kembali duduk sertanya dengan mengetahui haramnya, nescaya batal sembahyangnya. Kalau dah ada tu imam latah, tu imam duduk balik, kita pun pergi duduk balik juga, batal tu imam, batal dengan kita habis semua sekali. Dan jikalau lupa atau jahil, maka tiadalah batal sembahyangnya. Kalau satu masjid ni jahil belakang, tak erti belakang, daripada tu imamnya sampailah makmum habis semua tak erti apa, pakai turutlah tu imam buat ni kira betul semua, selamat semua sekali. Sembahyang tu selamat, sah, tetapi berdosa semuanya kerana jahil. Berdosa semuanya kerana jahil. Sembahyang sah. Baik. Masalah sujud sahwi dan hadis takbirnya.
Kata Imam At-Tirmizi, kemudian daripada tertinggal Nabi akan tahiyat yang pertama, lalu menghabiskan ia akan sembahyangnya. Ini disambung hadis tadi. Nabi tadi ni terlupa tahiyat yang pertama, Nabi bangkit untuk rakaat yang ketiga. Sambung hadis tu dia kata, falamma atamma salatah sajada sajadatain. Maka apabila menyempurnakan ia akan sembahyangnya, maka sujudlah dia akan 2 sujud. Nabi pun dia carry on lah. Dia terlupa tahiyat awal, dia bangkit rakaat ketiga, dia teruslah baca Fatihah, kemudian rakaat, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud, bangkit pula untuk rakaat keempat dan seterusnya. Sampailah dia sempurnakan sembahyang dia semua sekali, dia sujud 2 kali. Dia kata, sajada sajadatain, maka Nabi sujud 2 kali. Kata hadis itu, yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun qabla an yusallim. Maksudnya mengucap takbir Nabi dengan katanya Allahu Akbar pada tiap-tiap turun sujud. Padahal ia duduk bagi membaca tahiyat akhir dahulu daripada salam. Nabi nak sujud sahwi itu, Nabi takbir Allahu Akbar, sujud sahwi. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Secara ringkasnya baca begitu. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa. Baca 3 kali, bangkit duduk antara 2 sujud, Rabbighfirli macam biasa. Sujud pula kali kedua, Subhanaman la yanamu wa la yashu. Yang tu kalau tak tahu nak baca pun tak apa, janji sujud saja aja. Tak baca apa pun sah juga. Sujud saja aja, bangkit duduk antara 2 sujud, Rabbighfirli, sujud lagi sekali, bangkit pula duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Hal keadaan Nabi duduk tahiyat akhir dahulu daripada salam. Lepas sujud sahwi 2 kali itu, bangkit duduk tawarruk, duduk kaki julung keluar belah kiri tu. Kemudian bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sembahyang. Begitu. Dan segala makmum yang menurutnya melihatkan perbuatan Nabi yang demikian, lalu sujud 2 kali sujud sahwi, seperti mana sebagaimana kata Abdullah, wasajadahuman nas ma'ahu makana ma nasiya minal julus. Dan sujud akan keduanya, yakni akan kedua sujud sahwi itu, oleh orang-orang yang serta Nabi SAW, jadi ganti tempat barang yang lupa daripada duduk membaca tahiyat awal tadi. Kita bila kita terlupa sunat ab'ad, diibaratkan kita seperti pakai pakaian yang cari. Maka disuruh kita sujud sahwi. Sujud sahwi ini macam tampung balik cari tadi. Maka sujud sahwi ini berperanan untuk menampung kain cari. Itu sahaja. Kain tetap kain, sembahyang kita sah. Kalau tak buat sujud sahwi pun, sembahyang kita sah. Tapi sujud sahwi itu lebih baik untuk menampung cari yang berlaku dengan kerana terlupa tadi. Baik. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdurrahman bin Auf, dan bermula hadis Abdullah bin Buhainah itu hasan lagi sahih. Dan telah dikeluarkan dia oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Hadis ini ada di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Masalah sujud sahwi kerana apa? Kata Imam Nawawi, dengan hadis dalam masalah itu tadi, dalil bahawasanya sujud sahwi dahulu daripada salam, sama ada dilebihkan atau dikurangkan perkara yang disujud sahwi. Sujud sahwi ni boleh berlaku sama ada kerana kurang ataupun lebih. Kurang maksud dia apa? Tak buat tahiyat awal, kurang lah. Semayang tu, package semayang tu sepatutnya ada tahiyat awal, kita terlupa tahiyat awal, maknanya kita mengurangkan item yang ada di dalam package tu. Kena sujud sahwi. Maksud kena sujud sahwi itu sunat sujud sahwi. Ataupun lebih macam mana? Kita semayang hak 4 pergi jadi 5 rakaat. Pasal apa 4 jadi 5? Pasal kita was-was rakaat. Duk ingat dalam hati, 3 ke 4 rakaat ni, 3 ke 4, 3 ke 4. Dalam Islam apabila was-was 3 atau 4, dia kata hendaklah dikira bilangan yang yakin. Bilangan yang yakin berapa?
Tiga lah. Tiga ni tentu dah. Empat ni tak tentu lagi. Tiga ke empat. Tiga ke empat. Tiga tentu buat dah. Empat ni tak berapa nak pasti. Maka dikira yang yakin. Yang yakin, tiga. Walhal sebenarnya kita dah buat empat dah. Tapi kita was-was. Tiga ke empat. Tiga ke empat. Kita tambah lagi satu. Kita tambah lagi satu tu jadi berapa? Hakikatnya sudah jadi lima. Sudah jadi lima. Maka disunatkan sujud sahwi. Yang ni yang kata sujud sahwi ni sama ada terkurang ataupun terlebih. Disunatkan sujud sahwi. Maka yang demikian itulah pada mazhab Syafi'i. Dan terkurang perkara sembahyang, maka sujud sahwi pada mazhab Malik. Mazhab Malik dia kata kalau kurang aja disunatkan sujud sahwi. Kalau lebih batal dia kata. Itu mazhab Maliki. Dia macam tu. Masalah tahiyat pertama dan duduknya itu rukunkah ataupun tidak? Yang ni pun asas lah kan. Kita duduk semayang hari-hari ni, kita kena tahu. Kita kena tahu rukun semayang ni apa dia. Kena tahu. Kalau tidak dia jadi cacam merebah habis ibadat kita. Kalau kita tak tahu hak mana rukun, hak mana sunat, hak mana cacam merebah ibadat kita. Nak semayang, bagi clear betul-betul aspek semayang. Jangan duk jadi kelang kabut dah dalam bab semayang ni. Baik. So dia kata di situ tadi dijelaskan bahawa tahiyat pertama dan duduknya itu rukunkah ataupun tidak. Kata Imam Nawawi pada hadis dalam masa itu menunjukkan bahawasanya tahiyat pertama dan duduk baginya bukanlah keduanya itu rukun sembahyang. Dan tiada wajib keduanya. Kerana jikalau wajib keduanya, nescaya tiada mengganti akan keduanya oleh sujud sahwi. Seperti rakaat dan sujud dan lain daripada keduanya. Rakaat sujud ni rukun. Tahiyat awal itu bukan rukun. Kita kalau sekiranya kesilapan berlaku kepada perkara rukun, tak boleh tampung dengan sujud sahwi. Sujud sahwi ni dia cuma boleh menampung kesilapan atau kelalaian kita dalam bab yang melibatkan sunat saja. Rukun dia tak boleh tampung. Terlupa rakaat misalnya, tak tahu terus balik sujud. Rakaat tu dia kira lara, tak pakai. Semayang batal tak? Tak batal. Cuma rakaat tu tak pakai. Balik kepada kes yang berlaku di masjid sebelah seberang sana, kes semayan jemaat tadi ni. Macam mana cara nak selesaikan problem tadi? Kan? Tu imam lepas baca Fatihah, baca surah, lepas baca surah dia sujud terus. Dia sujud terus. Macam mana nak buat? Makmum kena sebut subhanallah. Imam bila dengar subhanallah, dia cepat-cepat kena ingat, oh aku dah miss dah, aku terlupa rakaat. Macam mana tindakan dia? Terus saja. Dia dah duduk sujud, duduk antara dua sujud, sujud, bangkit pula berdiri. Bangkit berdiri itu baru kira rakaat pertama. Hak tadi ni, dia kata rakaat itu lara. Lara. Tak payah berhenti, silap mah kita buat lain, buat. Tak gaduh lagu tu. Tak gaduh lagu tu. Teruskan sahaja. Teruskan sahaja, cumanya rakaat itu lara. Bangkit sekali lagi, baru kira rakaat yang pertama. Begitu cerita dia. Kan? Baik, dia kata dengan ini berkata Imam Malik dan Abu Hanifah dan Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itu pendapat tiga-tiga imam ni tadi. Bahawa tahiyat awal itu sunat sahaja. Dan dia boleh ditampung dengan sujud sahwi. Dan telah berkata Imam Ahmad pada satu taifah yang sedikit, bermula tahiyat yang pertama dan duduknya itu wajib keduanya. Imam Hambali dia kata tahiyat yang pertama tu wajib. Dia kata Imam Hambali kata wajib. Dan apabila lupa seseorang, nescaya digantikan keduanya dengan sujud dan menurut kehendak hadis. Dia kata wajib, tetapi boleh juga ditampung lupa itu dengan sujud sahwi. Cuma dia beza dari segi, dia kata wajib, jumhur kata tidak wajib, sunat. Beza situ aja. Tapi cara nak selesaikan lupa macam mana? Sujud sahwi, dua-dua sama. Di situ sepakat ulama.